yang lambat ataupun tak dapat join untuk Zoom ni, nanti kami akan share dekat dalam YouTube. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih parents, ibu bapa yang hadir untuk join Zoom meeting pada hari ini. Okey. Saya perkenalkan diri saya. Nama saya Puan Farah Sazrina binti Daud. Saya adalah pengetua di semua cawangan Tadika, Taska dan Pusat Jagaan Kanak-kanak di bawah Bijak Education Sdn Bhd. Di Bijak Education Sdn Bhd, saya adalah Operation Director dan saya juga dibantu oleh suami saya Haji Muhammad Nasruddin bin Mat Kisum, boleh panggil beliau Ustaz Rudi. Ustaz Rudi akan monitor segala sistem dan bayaran parent-parent semualah. Okey. Saya mulakan ya. Okay, saya share screen. Sekejap. Stop share. Mana? Sekejap. Tak buka belum? Tak buka lagi. Okay. Alright, saya harap dapat lihat saya punya saya dah share screen untuk taklimat. Saya besarkan sikit. Okey. Selamat datang ke taklimat preview untuk Tadika Bijak Negeri Sayang Taman Pulai Indah. Okey, saya perkenalkan dulu cawangan Taska Tadika di bawah pengurusan Bijak Education Sdn Bhd adalah APC Danga Utama ataupun APCDU. APC Taman Sentek Kulai iaitu singkatan APC TSK. Tadika Bijak Anakku Sayang Pulai Indah Tebas. ACC Pulai Mutiara iaitu Taska. Okey, sama juga Taska iaitu dipanggil tadi Taska Bijak Anakku Sayang Pulai Indah, APC Pulai Mutiara dan terlepas pula. Sekejap. Okey. APC Pulai Mutiara dan Pusat Jagaan kanak-kanak yang ini barulah di Jalan Pulai Makmur. Nak masuk ke Pulai Indah tu kan ada kedai baru belah kiri. Okay. Inilah tempatnya. Okey, bila ada parents tanya dengan saya apa bezanya teacher Tadika Bijak Anakku Sayang dengan Tadika Al-Baghdadi, maksudnya APC. Okey. Pembelajarannya tetap sama, maksudnya APC ni adalah franchise. Maksudnya saya ambil APC ni, lesen ni di bawah program Al-Baghdadi. So jadi yang Tadika Bijak Anakku Sayang ni adalah jenama saya sendiri, dan pembelajaran antara APC dengan Tadika Bijak Anakku Sayang ni adalah sama. Pembelajaran dia adalah 50% pembelajarannya adalah Al-Quran. Kalau tengok pada listing yang saya bagi pada parents yang parents WhatsApp dengan saya minta list yang pendaftaran, dekat situ ada subjek-subjek yang kami
masukkan dalam list itu adalah pembelajaran anak-anak yang akan diajar di tadika. Jadi bila tadika bijak nakku sayang, saya menggunakan buku awal, dipanggil buku awal lah, dan buku itu adalah standard pembelajarannya di bawah KPM, iaitu tidak lari daripada curriculum standard prasekolah dipanggil KSPK. Sama juga dengan APC. APC juga modul APC ada buku dia sendiri, tapi pembelajarannya pun tidak terlepas daripada curriculum standard prasekolah, tapi APC ni dia punya modul dia ataupun pembelajaran dia agak tinggikan sikit lagi. Jadi untuk tadika bijak nakku sayang ni tak ada masalah. Saya akan selaraskan semua pembelajaran anak-anak di tadika bijak nakku sayang dan di APC, semua saya selaraskan. Maksudnya contohnya saya bagi contoh kurikulum standard prasekolah, iaitu standard pembelajaran yang dibagi oleh KPM. Okey, dari segi subjek matematik, dekat situ nanti saya akan tunjukkan contoh ya. Saya bagi contoh anak 5 tahun untuk minggu ini ataupun bulan ni dah pandai 1 hingga 20. Okey, tapi bila ada anak yang dah tapi saya akan advancekan lagi buku pembelajaran anak tu lebih daripada 20, dan saya akan lebih, maksudnya saya upkan lagi pembelajaran anak-anak tadika bijak tebas yang dipanggil, sama selaras dengan APC. Jadual pembelajaran sama, pembelajaran 50% pembelajaran Al-Quran pun semua sama. Tapi cuma adalah buku berlainan. Tapi worksheet saya akan sentiasa walaupun buku yang saya gunakan, contoh kata dalam buku tu kalau buku yang di luar di bawah KSPK, mereka tidak pembelajaran tu memang dia dah standardkan, tapi saya akan bagi worksheet untuk menambah lagi kan latihan anak-anak, untuk menambahkan lagi pengetahuan anak lebih daripada kemampuan anak tu, kerana anak-anak dah boleh buat, tapi saya akan tambah lagi pembelajaran anak tu. Okey. Jadi seterusnya salah. Okey. Untuk penerangan pentadsiran murid prasekolah. Okey, untuk tadika di bawah bijak education Sdn Bhd, tak kiralah APC ataupun tebas, tadika bijak nakku sayang Pulau Indah, kami tidak akan membuat ujian ataupun peperiksaan, tapi cuma anak 6 tahun saja kami akan buat pentafsiran dan juga peperiksaan. Okey, kita lihat di sini. Okey. Penilaian pentafsiran murid prasekolah tahun 21. Pentafsiran ialah satu proses pengkumpulan maklumat oleh guru tentang kemajuan pelajaran. Pentafsiran dirancang dan dikenalikan oleh guru dan menjadi sebahagian daripada proses pengajaran yang diharapkan dapat memperbaiki proses pembelajaran pelajar. Pentafsiran dilaksanakan secara berterusan untuk pelajar menunjukkan penguasaan mereka dalam kemahiran yang dipelajari yang tidak boleh ditafsir melalui ujian bertulis. Kaedah pentafsiran ini amat sesuai digunakan untuk mentafsir kemahiran pelajar. Contohnya dalam proses kelas matematik, guru dapat menapis dan membuat klarifikasi pelajar tentang tahap kebolehan semasa proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Pelajar menjalankan aktiviti yang sebahagian guru menilai pada masa tersebut. Okey, saya bagi contoh. Saya buat
saya buat contoh lagi lah. Matematik 1 sampai 20. Okey. Contoh kalau saya bagi contoh nama Ali lah. Okey. Ali sebenarnya dah boleh. Tak mohon parents mute kan? Okey, terima kasih. Okey, saya bagi contoh. Contoh Ali lah, Ali. Okey, Ali, anak nama Ali ni dia dah boleh menulis 1 sampai 20. Dia dah boleh hafal, dia dah boleh tahu sifas 2, 3, 4 dan seterusnya, tak ada teratur. Tapi bila peperiksaan dilaksanakan, tiba-tiba Ali ni tak boleh nak buat. Dan contoh macam Ali time tu mungkin emosi dia terganggu, ataupun dia demam, atau dia tak sihat, ataupun dia batuk ke sesama ke, ataupun dia tak ada mood ke. Kan anak-anak kan selalu kadang-kadang dia tak ada mood nak buat, dia main-main waktu nak peperiksaan kan. Jadi kan tidak adil kalau teacher tu sendiri tengok Ali tak boleh buat lah 1 sampai 20 ni, so dapat kosong ataupun tak dapat markah penuh. Tapi bila pentafsiran, bila dia dalam kelas, Ali dapat Ali dapat menulis dengan baik. Jadi pentafsiran ni perlu dilaksanakan supaya adil. Anak tu sebenarnya dia boleh untuk membuat ataupun anak ni dah tahu pembelajaran yang telah diajar oleh guru. Okey. Okey, ini adalah buku pendidikan inilah standard prasekolah kurikulum untuk pentafsiran. Okey, dalam buku pentafsiran ni ada 6 tunjang dan kami akan monitor pembelajaran anak dari 6 tunjang itulah. Tunjang komunikasi, tunjang kuranan dan sikap dan nilai, tunjang keterampilan diri, tunjang perkembangan fizikal dan estetika, tunjang sains dan teknologi dan tunjang kemanusiaan. Okey, tunjang komunikasi. Tunjang komunikasi menekankan kepada kemahiran bahasa secara lisan dan bukan lisan secara berinteraksi. Tunjang ini mengandungi disiplin ilmu bahasa yang wajib dipelajari oleh semua murid prasekolah iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Bagi murid yang jenis kebangsaan Cina Tamil, mereka wajib mempelajari bahasa Cina dan bahasa Tamil. Itu ni untuk yang sekolah lain lah. Okey, sorry. Tunjang kerohanian dan sikap dan nilai. Tunjang kerohanian sikap dan nilai memberi keutamaan kepada aspek penghayatan amalan agama, kepercayaan dan sikap dan nilai. Tunjang ini mengandungi disiplin ilmu, pendidikan Islam dan pendidikan moral. Pendidikan Islam dipelajari oleh murid beragama Islam dan manakala pendidikan moral dipelajari oleh bukan beragama Islam. Okey, tunjang keterampilan diri. Tunjang keterampilan diri memberi penekanan kepada perkembangan sosial emosi dan pembinaan kemahiran berinteraksi serta kemahiran sosial dalam kalangan murid. Pemupukan kepimpinan dan sasiah diri melalui aktiviti co-curricular dan aktiviti juga ditekankan dalam tunjang ini. Okey, tunjang perkembangan fizikal dan estetika. Tunjang ini menekankan perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri serta memupuk daya imajinasi, kreativiti, bakat dan terhadap karya seni dalam kalangan murid. Tunjang ini melibatkan perkembangan fizikal dan perkembangan kesihatan serta kreativiti dan estetika. Okey, seterusnya tunjang sains dan teknologi. Tunjang sains dan teknologi memberi penekanan kepada pengetahuan sains, kemahiran dan sikap saintifik serta pengetahuan dalam kemahiran matematik. Disiplin ilmu yang terkandung dalam tunjang ini ialah sains awal dan matematik awal. Okey, tunjang kemanusiaan. Tunjang kemanusiaan menekankan kepada penguasaan ilmu dan amalan tentang kemasyarakatan dan alam sekitar setempat, negara, global serta penghayatan semangat patriotisme dan perpaduan. Okey, ini adalah buku contoh yang kami akan buat pentafsiran kepada anak-anak. Okey. Ini adalah tunjang komunikasi.
Okey, untuk bahasa Melayu, kemahiran berdengar dan bertutur. Okey, cikgu kat sini akan apa? Akan menilai, akan mentafsir anak tu. Okey, untuk yang minggu ni pentafsiran akan dibuat sebulan 2 kali. Okey, untuk kemahiran mendengar dan bertutur. Contoh nama Ali. Okey, anak nama Ali tu boleh mendengar tetapi tidak boleh memberi respon. Ini adalah minggu pertama. Minggu pertama memang kanak-kanak yang baru masuk sekolah macam 4 tahun, 5 tahun, ini memang biasalah. Dia boleh mendengar tetapi tak boleh memberi respon. Boleh mendengar dan memberi respon. Ini adalah minggu kedua, ketiga, anak-anak akan boleh beri respon. Okey, ni minggu nombor 3, boleh mendengar, memahami dan memberi pelbagai respon dengan bertata susila. Okey, ini contoh kata kalau macam anak minggu yang pertama ni, anak 6 tahun, mereka sudah biasa pergi ke tadika ataupun dah biasa pada guru, pada teacher mereka, dan selalunya minggu yang pertama tu respon mereka adalah nombor 3 lah. Boleh mendengar, memahami dan memberi pelbagai respon dengan bertata susila. Okey, ini adalah seterusnya lah buku. Okey, ini untuk English. Habis satu, listen to and respond. Okey, jadi benda ni pun sama, sama juga, pentafsiran juga sama je untuk bahasa Melayu. Okey, ini tunjang keterampilan diri. Okey, minggu pertama kemahiran mengenal dan mengurus emosi sendiri. Okey, kat situ teacher akan rekod lah anak tu boleh menyatakan emosi sendiri. Kadang-kadang anak ni dia dekat tadika nanti dia akan muram, dia akan masak macam tak ceria lah. Ada hari-hari anak tu datang tadika dia takkan ceria. Ada kan dia masuk dia nangis. Bila teacher tanya ke ataupun saya tanya kenapa nangis hari ni? Ibu marah ataupun ayah marah. Anak-anak tak pernah nanti dia akan diluahkan perasaan mereka. Ataupun ada yang cakap tak dapat tengok handphone, tak dapat main game pagi tadi. Jadi itu adalah satu pentafsiran juga yang teacher boleh rekodkan. Maksudnya anak tu boleh mengenal emosi dia, dapat meluahkan apa yang anak mereka rasa. Okey, ni pun sama. Okey, ni perkembangan fizikal, pengembangan motor halus. Okey, contoh boleh menjalankan aktiviti yang melibatkan kemahiran motor halus. Motor halus ni adalah inilah tangan kita. Contoh anak 4 tahun. Okey, anak 4 tahun nanti saya akan tunjukkan aktiviti untuk hari orientasi. Contoh kata untuk 4 tahun tu adalah sangat penting ataupun perlu teacher menekankan ataupun membantu aktiviti yang khusus untuk anak 4 tahun tu untuk cepat mereka memantapkan ataupun memantapkan motor halus untuk memantapkan motor halus anak-anak. Especially 4 tahun, tapi kadang ada 5 tahun pun yang baru masuk sekolah pun mereka tak boleh lagi nak pegang pensel dengan elok, ataupun mereka boleh pegang pensel tapi keyakinan anak tu untuk menulis tidak lagi mencapai tahap level yang penuh, maksudnya yang baik. Menulis tapi bila nak buat aktiviti menyambung garis putus-putus tu agak terketar-ketar, ataupun mereka dapat menulis tapi tidak kuat untuk menekan pensel tersebut. Jadi bila aktiviti motor halus dilakukan, jadi anak akan untuk kekuatan motor halus anak tu akan baiklah. Jadi dekat situ pun teacher akan buat rekod pentafsiran. Okey, ini pun sama. Aktiviti dan estetika, menyanyi lagu dan pelbagai repertoire tu maksudnya dari segi
Maksudnya dari segi boleh menyanyikan lagu dengan bimbingan, boleh menyanyikan lagu, boleh menyanyikan lagu mengikut melodi dengan sebutan yang betul dan jelas. Ini anak-anak memang kalau bab menyanyi tu memang nombor satu lah. Kalau hari pertama, hari kedua masih malu-malu lagi. So kalau hari ketiga, apa lagu-lagu yang teacher sampaikan, nyanyikan, anak-anak akan cepat faham lah. Setakat ni tak ada masalah untuk aktiviti dengan estetika ni. Kadang-kadang walaupun anak-anak pun awal-awal minggu tu, awal-awal orientasi tu mereka akan malu-malu, tapi InsyaAllah lah setakat ni anak-anak untuk aktiviti dengan estetika ni memang sangat baik lah. Okey, lagi ni sama. Okey, sains awal. Okey, kemahiran membuat pemerhatian, boleh membuat pemerhatian menggunakan satu diria, boleh membuat pemerhatian menggunakan gabungan dua diria, boleh membuat pemerhatian menggunakan gabungan sekurangnya 3 diria. Okey, ini akan ada teacher akan buat satu macam uji kaji ke ataupun apa-apa aktiviti yang melibatkan sains yang yang anak-anak perlu meneroka pembelajaran tu. So jadi teacher pun membuat pentafsiran dari situ juga. Okey, matematik awal. Okey, kemahiran memandangkan objek. Boleh memandangkan objek berpasang yang sama, boleh memandangkan dua kumpulan objek yang mempunyai bilangan yang sama, boleh memandangkan objek berpasangan ciri-ciri tertentu. Okey, contoh kata contoh ya, kalau macam kasut dengan kasut. Okey, kasut bola. Okey, maksudnya dekat minggu tu boleh tak anak 4 tahun tu contohnya 4 tahun boleh tak mereka padankan, mereka dapat dapat menentukan objek-objek pemasangan objek tu objek pada latihan tersebut yang teacher akan bagi. Okay. Alright, ini pun sama. So lagi tunjang kemanusiaan. Okey, memahami diri hubungan dengan keluarga. Okey, boleh memerihalkan tentang diri sendiri, boleh memerihalkan tentang diri sendiri dengan keluarga, boleh memerihalkan tentang peranan dan tanggungjawab diri dan keluarga. Ini penilaian ni boleh kami akan buat juga penilaian bila waktu sesi pagi. Sesi pagilah. Morning circle, maksudnya pagi-pagi tu kami akan buat latihan. Maksudnya nak bagi mood anak-anak. Okey, bercerita. Okey, hari ni semalam contoh kata cuti lah kan. Okey, tanya okey, semalam cuti. Okey, semua pergi mana? Okey, ada yang anak yang boleh bagi respon. Okey, siapa nak cerita dengan teacher? Semalam pergi mana dengan ibu dengan ayah? Okey, nanti ada anak yang bagi respon. Diorang akan cerita. Okey, saya semalam pergi zoo. Okey, lepas tu pergi zoo dengan ibu, dengan ayah, dengan adik. Maksudnya lepas tu dia kata okey, contoh kata dekat rumah, contoh kata nama Ali. Ali tolong ibu tak dekat rumah? Kata tolong, Ali tolong contoh kata lipat baju ke, susun pinggan dekat dapur. Jadi dekat situ bila anak-anak tu dapat berkomunikasi dengan baik, itu pun maksudnya mereka berkeyakinan untuk menampilkan diri mereka untuk membuat penerangan ataupun bercerita tentang perihal tu. Itu pun salah satu juga teacher akan update juga pentafsiran anak tersebut. Okey, alright, ini adalah untuk tahun lepas. Saya nak ikutkan ramai juga kami di Tadika Bijak Anakku Saya menggunakan buku mengaji Al-Baqi nama je. Saya pun terlupa nak bawa kat sini, minta maaf. Okey, buku Al-Baqi ni memang kaedah cepat mengaji. So syukur alhamdulillah pada tahun ni saya guna buku Al-Baqi tu 3 anak ni dah naik Quran dan
kalau nak ikutkan ada lagi anak 5 tahun yang dah habislah buku Al-Baqi tu. Tapi cuma saya tak dapat ambil sini sebab dah cuti sekolah. Maksudnya tadi kan dah tutup. Bila tanya dengan parent, bila minta parent sambung, kata dah habis teacher, dah habis belajar tamhid. Jadi so nanti kalau next year naik sekolah dah terus masuk ke naik Quran lah. Okey, ini adalah contoh aktiviti semasa minggu orientasi. Okey, macam saya cakap tadi untuk perkembangan, untuk menguatkan motor halus. Okey, ini adalah salah satunya. Buat aktiviti memotong sayur, untuk yang pegang pisau tu, potong sayur apa kat situ, kobe, bunga kobe. Lepas tu kacang panjang, lepas tu aktiviti menguli yang ini. Lepas tu ini aktiviti menguntai. Maksudnya manik ni maksudlah macam buat rantai. Masa tu buat rantai. Ini adalah aktivitinya, aktiviti menguntai. Okey. Alright. Untuk Okay. Alright. Disebabkan tadika tutup, parents boleh ambil lah list ni ataupun nanti saya share dekat dalam grup. Ini adalah saiz uniform lelaki, baju uniform anak lelaki dan baju sukan. Disebabkan tadika tutup dan jadi untuk mengelakkan apa-apa sebarang berlaku, saya mohon parents tentukanlah ukuran baju anak-anak di sini dan bagi pada saya. Tapi kalau ikut standard yang sebelum ni, saya akan ikut macam gini. Kalau XS dengan S2 adalah untuk umur 4 tahun. M tu untuk umur 5 tahun dan L tu untuk umur 6 tahun. Contoh tengok dari segi anak tu lah macam agak-agak berisik sikit ke, jadi bolehlah ke S tu ke M ke macam itu. Tapi kalau nak ikut yang terbaik pun boleh ukur lah saiz baju. Okey, ini adalah baju uniform perempuan dan ini adalah baju sukan perempuan. Okey. Ini ada, okey. Alright. Ini adalah contoh penilaian pentafsiran yang saya cakap tadi tu, yang ada dalam tunjang. Okey, inilah buku pentafsirannya. Okey. Inilah penilaian yang kami buat dekat sini. Alright. Okey, seterusnya ini adalah yuran tambahan. Okey, yuran ni saya tak masukkan dalam yuran pendaftaran awal sebab saya tak nak memberatkan parent. Okey. Jadi tapi saya rasa mungkin untuk tahun depan pun masih still lagi tak boleh buat lawatan. Sukan ni pun saya tak pasti juga sama ada JPN benarkan ataupun tidak. Ikutkan tahun ni memang kami tak buatkan ni bersukan dan kami tak buat lawatan. Ihtifal ni adalah konvo kecil ataupun majlis graduasi lah. Jadi yang ini pun kami buat hari tu sebagai drive through saja. Maksudnya masa tu kami buat Sabtu lepas di cawangan kami, pusat jagaan kanak-kanak. So parents datang turun kereta, so ambil gambar dekat pentas, so ambil hadiah dan terus jalan. Macam gitu saja. Itu pun saya pun minta kebenaran dengan polis. So polis benarkan, so saya buatlah majlis konvo tu, graduasi. Okey. Ini contoh kata macam JPN bagi, contoh dia kata okey, sukan dibenarkan atau MKN bagi kata okey, sukan untuk dibenarkan. Okey, saya contoh kata saya nak buat bulan 4 contoh saya bagi bulan 4, nanti saya akan beritahu dengan parent, okey parents
kami nak buat carnival sukan pada bulan 4. Jadi bolehlah membuat pembayaran mulai pada bulan ni. Macam tu. Tapi terpulang kalau sukan nak buat nak join pun boleh, tak join pun boleh, sama juga dengan lawatan. Okey, gambar ni adalah gambar yang kami panggil daripada kedai foto yang siap dengan jubah tu macam konvo. Ini adalah gambar, ini adalah yuran gambar tersebutlah. Okey, iktifal ni macam saya cakap tu, tapi iktifal ni adalah memang parents perlu wajib join lah. Kalau macam lawatan, carnival sukan ataupun gambar, terpulang nak join pun boleh, tak nak join boleh. Tapi yang iktifal ni wajib. Okey, sama juga dengan 6 tahun pun sama juga. Yang sama juga 4 dengan 6 tahun. Okey. Alright. Ada apa pertanyaan tak? Okey, ini pendaftaran secara online kita lah. Okey, alhamdulillah. Stop share. Okey, ada apa-apa tak yang nak tanya dengan saya? Okey, untuk yuran, untuk sesi kemasukan untuk tahun ni, kami dapat kebenaran daripada JPN. Kalau ikutkan takwim, Kementerian Pendidikan Malaysia, takwim adalah boleh buka persekolahan buka pada 20 hari bulan. Tapi JPN benarkan tadika boleh buka pada 3 hari bulan ataupun 10 hari bulan. Dan jadi kami dah tetapkan adalah 10 hari bulan tu adalah kemasukan pelajar lah. Tapi itu dan minggu tu adalah kami panggil sebagai hari orientasi, yang seperti yang saya share dengan parents tadi, iaitu aktiviti begitulah, macam menguatkan motor halus, motor kasar. Lepas tu mereka dapat bersosial, maksudnya dapat mengenal kawan-kawan dengan lebih awal, dan teacher dapat boleh mengenakan peraturan ataupun dapat bermesra dengan anak. So itu dipanggil adalah hari orientasi. So boleh buka pada 10 hari bulan. Okey, contoh kata ada PKPP lagi. Okey, jadi tak ada masalah sebab kami ada taska dan kami ada pusat jagaan kanak-kanak. Parents yang bekerja boleh hantar anak-anak di taska, belakang tadika tu ada taska pun boleh hantar di situ ataupun boleh hantar di pusat jagaan kanak-kanak. Yang saya cakap tadi yang masuk ke Pulau Indah tu ada kedai baru pun boleh masuk dekat situ, sebab sekarang ni MKN hanya benarkan 2 saja. Kalau jadi PKP lagi hanya 2 je mereka akan benarkan, iaitu pusat jagaan kanak-kanak ataupun taska. Okey, lagi untuk jadual pembelajaran anak-anak. Okey, saya cerita sikitlah jadual pembelajaran anak-anak. Okey, anak-anak perlu ada di sekolah pukul 7.30. So last pukul 7.45 lah. Okey, 7.45 sampai pukul 8 anak-anak akan mengadakan buat perhimpunan lah dekat situ. Mereka akan nyanyi, baca doa, zikir, buat senaman. Okey, jadi pukul 8 sampai pukul 9 anak-anak mengaji. Pukul 8 sampai 9 nak mengaji, 9 sampai 10 anak-anak akan buat belajar hafazan. So 10 sampai 10.30 anak-anak akan rehat, 10.30 sampai pukul 12.30 anak-anak akan belajar subjek teras. Okey, sampai 12.30 mana anak-anak yang half day boleh balik. So anak yang full day akan 12.30, so kat situ solat. Lepas tu banyak anak yang 12.30 tadi, anak yang half day boleh balik, dan anak yang full day tadi makan tengah hari. Lepas tu tidurlah. So sampai pukul 3.30. So jadi lepas 3.30 bangun, teacher akan bangun, akan bantu untuk kursi. Pemantapan pembelajaran yang pagi tadi punya. Contoh kata ada anak yang terlepas untuk buat tak dapat nak baca. Pelajaran ni dia masih lagi mengaji belum faham. Okey, untuk yang
apa tu, matematik dia tak dapat lagi untuk mengenal nombor, ada yang tertinggal. So waktu petang tu lah teacher akan bantu anak-anak yang full day tadi. Okey, so jadi pukul 5 anak-anak akan minum petang. So waktu lepas tu untuk parents ambil lah, maksudnya parents ambil sebelum pukul 6.30. Lepas 6.30 parents akan apa, lepas 6.30 parents kena dikenakan OT lah. Maksudnya RM5 lah untuk 1 jam. Okey, lagi ada apa-apa pertanyaan tak? Okey, untuk baju. Okey, kalau untuk SOP yang pada bulan 7 hari tu, bulan 7 lepas, sekejap . Okey, untuk bulan 7, kan masa tu kan PKP, bulan 4 sampai bulan 6 kan. So bulan 7 tadika boleh masuk buka semula. Okey, dan SOP yang JPN bagi pada kami dan sampai bulan 11 hari tu kami masih lagi laksanakan, iaitu baju untuk full day ataupun baju untuk half day. Half day pun kena perlu bawa baju juga, maksudnya sepasang baju dengan tuala kecil. So contohnya kata mereka terkencing ke, baju kotor ke, teacher akan tukarkan. Okey, contoh kata anak full day tu parents kena bawa 5 helai baju. Contoh sampai Ahad sampai Khamis. Jadi kena bawa 5 helai baju untuk hari Khamis, 5 helai baju, 5 helai tuala. Kalau dia anak tu pakai pampers, kena bawa lebih. Maksudnya di situ SOP tu dibuat adalah untuk terlalu kerap. Jadi contoh kata kalau barang tu dia bawa beg lah, maksudnya nak bawa bekal ke anak-anak ke, anak pengumuman so kena ambil hantar tahu nak hantar kes semua tak boleh kalah macam tu. Okey, jadi nanti saya confirmkan balik sama ada JPN perlu masih lagi nak mengekalkan tak Rabu sampai Khamis, nanti parents boleh dan pun tak apa, tak ada masalah juga. Okey. Kasut setakat ni boleh pakai inilah slipper saja macam tu. Okey. Kalau macam baju, stok kami belum sampai lagi. Mohon parents boleh pakai minggu orientasi tu boleh pakaikan anak pakai baju biasa ataupun boleh pakai baju t-shirt putih dengan seluar tracksuit lah macam tu. Jadi ada apa-apa pertanyaan tak untuk saya? Kalau ada boleh tuliskan chat di sini ataupun open mic boleh bercakap. Okey. Saya harap penerangan saya ni jelas. Jadi kalau tak ada apa-apa, kalau ada masalah, ada apa-apa pertanyaan boleh WhatsApp saya, personal pun boleh. Okey, jadi dalam grup pun boleh. Tapi saya harap WhatsApp group tu dia apa tu nama
kita dapat menyantuni lah di antara satu sama lain. Kalau ada masalah ke ada apa-apa, mohon PM terus pada saya. Jadi kita jadi satu keluarga yang maksudnya satu keluarga yang harmoni, yang dapat berkomunikasi. Maksudnya kalau ada masalah ke apa, boleh direct terus dengan saya. Tak ada masalah. Okay, teacher dalam seminggu apa helai pakai yang baju uniform? Okay. Hari Ahad pakai uniform, Isnin sukan, sampai tu gila lah, Selasa uniform, hari Rabu sukan, hari Khamis uniform. Dia gila-gila macam tu. Okay. Lagi ada apa-apa tak nak tanya? Kau contoh kata nak tu minum susu pun boleh bawa. Bawalah botol susu tu dengan susu, tapi kalau boleh bagi kompartmen yang kecil-kecil tu lah. So nanti teacher tuang dalam botol tu terus bagi minum je. Sebab nak mengelakkan dari skop tu lah. Contoh kata macam bagi pakai skop kan, nanti saya tak tahulah tangan teacher macam mana ke. So nanti pakai skop nanti takut apa-apa yang tak di ni ke. Janganlah apa-apa dari segi untuk kebersihan. Pakai komponen tu pun boleh masukkan. Kena berkaitan macam itulah. So ada apa-apa lagi tak nak tanya dengan saya? Okey, kalau untuk anak-anak tadika dengan taska, panggil saya, mereka akan panggil saya Teacher Umi. So nanti ibu bapa janganlah tertanya-tanya siapa ni Teacher Umi. Teacher Umi tu adalah saya lah. Okey. Ada lagi pertanyaan? Okey, kalau tak ada pertanyaan, saya stopkan sampai di sini saja. Kalau ada masalah atau apa-apa nak tanya, boleh terus inilah WhatsApp. Sekejap. Okey, jadi setakat ini saja. Sudah banyak beberapa yang sudi luangkan masa pada hari ini. Minta maaf lah sebab cuti kan. Jadi sampai sini saja. Jaga anak elok-elok, baik-baik waktu cuti macam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.